نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون Baru. Okay, Assalamualaikum. Baru pun boleh buka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Sihat ke? Waalaikumsalam cikgu. Sihat. Sekejap Cikgu. Sihat cikgu. Yang tu kecil tu. Suaranya sedap. Okay, jadi sebelum kita start, kita baca doa dulu. Okay, kita baca doa kita sama-sama. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Mafda alaina hikmah kawan alana alana min kaya arwah bismillah yani ya qauli amin. Wow, kita orang tak baca UXN lagi. Siapa yang dah exam? Kalau ikutkan hari tu semua dah exam kan? UASA. Dah. Kita dah exam. Siapa yang dah dapat juga? Kita exam. Siapa yang dah dapat juga? Exam dah.
Dah. Okey. Nampak tak ni? Nampak. Okey. Untuk UASA kita panggil apa? Singkatan daripada ujian akhir sesi akademik. Okey, jadi untuk bahasa Inggeris kita ada berapa part? Ya, ada berapa bahagian? Kita ada 7 bahagian. Kita ada 7 bahagian. Kebiasaannya akan ada 27 questions, ada 27 soalan, 7 parts, maksudnya ada 7 bahagian dalam masa 1 hour 50 minutes and OMR form lah, maksudnya kebanyakan soalan tu berbentuk ABC jawapan dia. Jadi kita cuba tengok. Okey, yang pertama part 1. Part 1 tu bahagian pertama. Kan dia ada 7 kan? Dia ada 7, dekat sini 7 parts. Maksudnya dia ada 7 bahagian. 7 bahagian, apa bahagian-bahagian tu? Okey, bahagian pertama part 1, what is being tested? Apa yang dia akan uji awak? Jadi dia ada kebiasaan ni, dia akan ada 5 soalan lah. Dia ada 5 soalan. Lepas tu ada 3 pilihan jawapan, MCQ. Maksudnya dia ada A, B ataupun C. Awak kena pilih mana-mana jawapan daripada situ. Lepas tu dia akan letak short text, maksudnya teks yang ringkas ataupun teks pendek lah. Kita tengok ya, okey. Ni contoh pertama. Untuk part 1, ni sampel lah, sample questions. Dia bagi apa dekat sini? Dia bagi notice. Okey, dia ni contoh soalan. Okey, ni notice, kiranya teks pendek. Lepas tu dia ada 3 pilihan jawapan, A, B ataupun C. Dekat sini. Faham tak setakat ni? Yang tu? Faham. Faham? Okay. Faham. Ingat Faham. Tujuh bahagian. Lepas tu? Okay, bagus. Faham. Jadi kita pergi ke next part. Itu part 2. Okay, part 2 pula Part 1 dia ada 3 pilihan jawapan, A, B ataupun C. Okay, kita pergi ke next pula ya. Fokus sebab nanti lepas kita bincang diskusian ni, kita akan buat soalan sama-sama, boleh? Kita jawab soalan. Boleh. Okay, untuk yang part tu, okay, bahagian yang kedua. Bahagian kedua dia ada 4 questions, dia ada 4 soalan. Sama juga macam tadi, dia ada 3 option MCQ, 3 pilihan jawapan A, B, C. Dan dia punya teks tu agak panjang sedikit. Macam tadi ni kan, ni ringkas je, ni pendek je. Lepas tu A, B ataupun C. Kita pilihlah mana jawapan dia berdasarkan kepada teks yang ni. Okey, untuk part tu dia ada 4 soalan. Lepas tu teks dia tu agak panjang sedikit. Panjang sikit lah pada yang tadi tu. Ni contoh sampel untuk part tu. Dia bagi artikel dekat sini. Dia bagi petikan, artikel, lepas tu dia bagi tempat kosong. Jadi kita kena pilih jawapan yang betul untuk isi tempat kosong ni. Ni contoh dia lah, dia bagi A, B ataupun C. Kita kena baca betul-betul lah yang ni. Yang ni untuk part 2. Boleh faham ke part tu? Boleh. Boleh. Ada siapa-siapa yang tak faham tak? Boleh. Boleh. Faham. Boleh. Faham. Okay, bagus. Boleh faham. Kita pergi ke next part 3. Boleh. Okay, bagus. Part 3 Okey, boleh. Okay, untuk part 3. Okay, part 3. Okay. Dia ada 3 soalan, 3 questions. Sama juga 3 option MCQ. Dan dia bagi dia punya teks linear or non-linear text. Ni contoh dia lah. Dia bagi petikan yang agak panjang sikit. Ni contoh petikan ni. Lepas tu ni sample question dia. Dia bagi maksudnya soalan ni berdasarkan kepada petikan ni. Jawapan dia memang ada dalam ni. Awak cari je. Jawapannya dekat sini, soalan dekat sini. Ni contoh dia bagilah 11 dengan 12. Okay. Untuk part 4 ada 6 questions. Yang ni dia punya dia punya format ni matching. Macam kita kena sesuaikan lah. And multiple short text. Okay, ni contoh. Okay, untuk part 4 kebiasaan ni dia akan bagi macam ni lah. Dia akan bagi contoh macam ni lah. Dia bagi 3 petikan ringkas A, B dengan C. Lepas tu dia punya soalan ni ada dekat sebelah ni lah. Soalan ni berdasarkan kepada kita punya
teks ni. Tapi awak pun jawapan tak payah pun, tak perlu pun nak tulis macam Angel Park, Bloom Park ataupun City Park. Tapi awak pun jawapan terus masuk kepada A, B ataupun C. Tak payah nak tulis balik Angel Park ke, Bloom Park ke. Macam tu. Okey, yang ni untuk part 4. Part 4. Boleh faham ke part 4? Boleh. 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 Nampak tak soalan Boleh. tu? Benda soalan. Boleh. Siapa pernah jawab Nampak soalan je. tu? Siapa pernah jawab soalan macam ni masa exam? Saya. Boleh jawab tak soalan macam ni? Boleh. Jadi soalan ni tu berdasarkan petikan tu. Betul? PPC lemon quiz. Okay, next kita pergi kepada part 5. Oh. Ada lagi 2 part kan? Go. 2 parts. Okay, let's go to part 5. Okay, untuk part 5, okay. Part 5 ni dia start dengan writing task. Maksudnya dia macam tadi tu pilihan jawapan A, B, C macam tu. Bila masuk je part 5, okay, dia ada writing task. Okay, ni contoh kita punya soalan. Ni bagi dia contoh soalan lah. Okay, untuk part 5 dia bagi sample question ni. Contohnya macam orang kata dia bagi ayat pendek. Contohnya a long thin object made of wood used for writing. Jadi kita kena teka lah. Okay, apa benda ni lah? Okay, panjang, lepas tu thin object. Okay, objek tu diperbuat daripada apa? Diperbuat pada kayu dan digunakan untuk menulis. Kita pun tengoklah dekat sini. Okay, dia bagi dah P, lepas tu dia buat carikan dash macam ni. Jadi kita pun tekalah, oh pensel. Yang lain pun samalah. Dia bagi ayat pendek, lepas tu kita kena teka apa jawapan dia tu. Yang ni untuk part 5. Boleh faham ke? Boleh. Okay, next kita pergi ke, ada 2 lagi bahagian. Okay, next part 6. Okay. Okay, untuk part 6. Okay, yang ni dia punya sample question lah. Kebiasaannya untuk part 6 dengan part 7 ni dia lebih kurang je. Okay, biasanya dekat part 6 ni dia bagi email ataupun message ataupun tengoklah depends pada dia punya soalan lah. Kalau macam yang ni dia bagi contoh soalan email. Jadi awak kena write your email, buat email lah dalam 30 till 50 words. Maksudnya 30 hingga 50 patah perkataan. Jadi yang ni kena faham dulu betul-betul. Dah kena tahu, okey soalan ni dia nak apa? Dia nak suruh kita buat apa? Buat email. Kena baca betul-betul dia punya soalan. Okey, dan last kali kita ada part 7. Yang ni dia punya sample question juga. Dia bagi apa ni? Dia tak berapa clear tapi lebih kurang jugalah. Cumanya dia agak panjang sedikit. Kalau yang ni part 6, email 30 hingga 50 patah perkataan. Tapi untuk part 7 dia lebih panjang. 60 sampai berapa tu? Sampai 80 words. Agak panjang sedikit. Okay, jadi kita cukuplah ada 7 parts, 7 bahagian. Okay, jadi boleh faham ke semua setakat ni? Boleh. Jadi kita masuk kepada dia punya soalan. Boleh? Kita masuk soalan. Sekejap soalan kita masuk yang ni. Sekejap. Soalan ni. Ni dia soalan lah. Kita ada tadi part 1 sampai part 7. Part 7. Jadi sekarang ni. Nampak tak soalan ni? Sekarang ni soalan ni. Nampak tak? Nampak? Orang kita tulis. Nampak. Awak tak payah tulis lah. Awak bagi tahu jawapan. Jadi kita akan discuss sama-sama lah. Kita discuss dulu. Okay. Nak kena tulis tadi. Nak tahu jawapan ke? Sekejap, nak buka. Pula dah. Sekejap Dah apa? Sekejap.
kita buka dekat chat, awak bagi tahu jawapan kita boleh? Dekat chat. Okey, untuk soalan pertama. Awak pergi dekat chat. It says something like Okey, dah buka chat. Dekat chat message tu, awak bagi tahu jawapan ni untuk satu. Apa jawapan dia? B. Dia kata kat sini, Yusof always. Tengok always, sometimes dengan never. Okay, always tu sentiasa, sometimes tu kadang-kadang, and never tu tidak pernah. Jadi, dia kata kat sini A, Yusof always plays tennis after school. Betul ke salah? Sekejap. Okay, betul ke salah jawapan dia? Kalau kita kata A, betul ke salah? Salah. Jawab apa salah? Tadi pergi dekat. Salah. Macam mana salah? Kenapa salah? Kalau aku record, kau tak payah record sebab kita ke sama. Sama rumah. Okay, jadi kita tengok sini Okey. Dia kata Yusof always play tennis after school. Dekat sini dia kata selepas waktu sekolah dia main tenis. Okey, dekat sini kata waktu pagi. Waktu pagi main tenis. Okey, jadi salah lah. Betul? Salah. Salah. Okey, untuk B. Okey, salah. Okey, untuk B, Yusof sometimes play guitar. Betul ke? Betul. Yusof kadang-kadang je. Betul. Okey, kita tengok yang C pula. Yusof never does his homework. Yusof tak pernah buat kerja sekolah. Salah. Sebab apa? Dia buat homework. Salah. Betul, dia ada homework. Jadi jawapan dia? Jawapan dia? Salah. B. B. Pandai. B. Okay, next. Okay, number 2. Okay, number 2. Okay. Okay, this is Mimi's class timetable. Choose the correct statement. Okay, first awak tengok sini. PE tu dia punya Physical exercise. Yes, dia punya singkatan. Singkatan daripada tu lah. Okay, jadi cuba tengok yang A. Mimi has PE every day. Betul ke setiap hari dia ada? No. Betul ke setiap hari dia ada? No. Cuba tengok. Okay, PE. Okay, PE satu. One, two, three. Dia ada 3 Jadi ini salah. Okay. Mana kita? Satu lagi selain. Mimi has English 3 times a week. Betul tak? Dia kata Mimi ada kelas bahasa Inggeris 3 kali. Tak apa. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi salah. Jadi jawapannya? Five. Five ke? Dalam proses. Five. Okay, betul 5. Ada mandi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jawapannya? Mimi has music C. twice a week. Betul. C. Music dia ada 2 kali. Twice tu maksudnya 2 kali. Okay. Twice tu 2 kali. 2 kali seminggu. Boleh faham dekat ni? Satu dengan 2. Boleh faham? Okay, next. Kita terus masuk kepada soalan mana ni? Okay, kita lagi satu soalan untuk part 1. Lepas tu kita terus masuk kepada next lah, part 2. Okay, untuk part 1 lagi satu kita ambil yang ni lah, number 3. Dia punya statement ni. Okay, teaching food and amazing experience. Dia ada apa ni? Mula-mula awak faham tu dia apa dia kata ni. Into exhibition di mana? Di at Negara.
Bila? 12 Disember 2022. Tiket dia Tiket. RM20. Lepas tu kami cover more about the 18-year-old king. To see the 3,000 years old town. Okay, register before ni lah. Tak ada masalah. Okay, jadi cuba tengok yang A. Dia kata King Tut was a 3,000-year-old king from Egypt. Betul ke salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Salah. Kenapa salah? Salah. Kenapa Dan salah? itulah. Sepatutnya berapa? Sepatutnya 18 years old. Sepatutnya, jadi salah. Okay, sebab B. The King Tut exhibition will be held di negara. Betul ke salah? Salah. Betul. 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 Dimensi dekat sini. Dia diadakan di muzium negara. Okay, saya cuba. Betul. Betul ke salah? Salah. Salah. Sebab dia kena Salah. bayar tiket. Salah. Jadi jawapannya B. 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 Jadi next kita pergi dekat boleh. Okay, boleh ke seorang bacakan? Saya. Okay, awak tak nak baca boleh? Saya. Sekarang ni seorang je baca, lepas tu next nanti kita pilih orang lain pula. Boleh? Yang lain Saya kalau nak baca. yang lain kalau dengar Nak baca juga. siapa Nak kita baca tu? juga. Saya Saya nak baca. Sekejap. Mei. Saya nak baca. Siapa nak baca? Okay, awak baca. Awak baca. Okay. God be killing me. The people of SK Seri Maju are going to Celebrate. SK Seri Maju are going to celebrate Children's Day. Okay, tomorrow. Tomorrow his. Betul ke she's? His. Baca She's. betul-betul. His. Baca dulu. I'm. Betul. I am lah. Dia singkatan pada I am. Okay, dia kata kat sini the pupils. Okay. Ni ada orang Murid-murid, kenangan ni. murid-murid sekolah SK Seri Maju akan menyambut hari kanak-kanak esok. Lepas tu, okay, dia kata apa ni? Going to to dress up. buy a costume at the Going to dress up and shopping iron. white sister. I am. Mariam. Okay, jadi katanya Is. betul. Dah lah tu orang kenangan. He is going to buy a costume at the shopping center. Dah ada orang kat tangan dah. Okay, tak apa. Because Lepas tu, Yang kat tangan dah. okay, number 7 apa? Okay, jadi sekarang ni awak bagi tahu jawapan dekat dia punya chat. Dekat punya chat bagi tahu jawapan untuk number 7 sampai number 9. 7 lepas tu tulis jawapan apa. 8 apa, 9 apa. Setiap orang buat macam tu. Contohlah A 6A, 7 B contoh. Tulis macam tu. Okay, Ari Hamzah bagus. 7, 8, 9 dah bagi tahu semua. Yang lain? Cuba baca sekejap. Okay, dah ke? Dah. Ada lagi ke yang tak sempat? Kejap cikgu, kejap. Tak apa, buat je dulu. Kita buat sikit-sikit lah. Part 1 tadi kita buat 3 soalan. Lepas tu part 2 kita buat yang ni. 8A. Lepas tu 9C. Baca betul-betul Dah? Okay, jadi sekarang ni kita discuss kita punya jawapan. Boleh? Discuss jawapan? Okay. Untuk part tu, untuk part tu kita besarkan lagi. Okay, ni contoh tadilah. Untuk part tu dia ada bagi passage, petikan ringkas macam ni. Jadi first kali awak boleh baca secara sepintas lalu, lepas tu awak jawab.
Sebab dia pendek je, dia tak panjang pun. Okey, contoh yang number 6 kita dah jawab. Number 7. Okey. Dekat sini kan. I am lah. I am going to dress up as Iron Man. Said Atif. Maksudnya Atif yang kata. Atif kata saya akan to dress up an Iron Man. Saya akan menjadi Iron Man lah. Dia berpakaian seperti Iron Man. Okay, next dia kata he is going to buy a costume at the shopping center with his sister, Mariam. Okay, jadi number 7, going to dress up as her favorite princess Elsa from Frozen. Jadi jawapan ke sini apa? Dia kata dress up as her favorite princess. Bila kata macam ni maksudnya apa ni? Nak cakap, okay. Dia cakap kepada siapa? Kepada adik dia lah, Mariam. Jadi jawapan untuk number 7 ialah she is going to dress up as her favorite princess Elsa from Frozen. Okay. Next untuk number 8. Okay, going to the shopping center with their mother. Jadi siapa yang pergi? Yang pergi tadi Atif dengan adik dia, Mariam. Jadi mereka, merujuk kepada mereka lah. Jadi bila mereka, they are going to the shopping center with their mother. After that, they are going to the restaurant and beli apa? Buy some cakes for the children's day party. Kita pergi kepada soalan part 3, boleh? Okay, boleh. Okay, kita pergi kepada part 3. Go. Okay, next. Okay, part 3 ni dia agak panjang. Okay. Ni contoh dia. Okay. Okay, yang ni part 3 dia bagi phases yang sama tapi panjang sikit daripada part 2 tadi. Okay. Pertama, Umar Haziq boleh bacakan? Recycling means turning rubbish into something new. Recycling helps the earth because we don't make so much rubbish. Many items can be recycled, including aluminium cans, glass bottles, newspapers, magazines, and plastics. Recycling does not have to be difficult. Here are some tips on how to recycle and make Earth a better place. First, don't buy the things you don't need. This way, you won't need to throw many things. Next, recycle as many cans, bottles, books, metal, aluminium, glass, newspapers, and electronics you can. Make sure you clean cans and bottles before recycling them. Then as a grown up, to send them to the recycling center. Finally, you can also reuse the things that you have. Turn the plastic bottle into a pencil holder. An old pair of jeans can make a cool bag too. Let's all do our part to make Earth a better place. Okay, jadi faham tak? Walaupun sikit-sikit Faham je. Okay, faham. Dia punya petikan berkenaan apa? Faham je. Faham. Mama, Berkenaan apa ni recycling? Ronaldo, nama betul awak siapa? Recycling tu maksudnya kita semula. Saya Kita semula. ada bagi tahu. Tak bagi tahu apa. Sebab Berkenaan Ronaldo dengan tu. kita Bukan semula. Ronaldo betul. Okay, kita tengok contoh soalan. Kita yang ni untuk part 3 kita buat dulu soalan. Lepas tu kita pergi pada 4. Sebab dia panjang sebenarnya. Jadi kita buat sikit-sikit je dah. Nak bagi awak tengok. Okay, bentuk soalan USA tu macam mana. Okay, untuk part 3. Okay, dia bagi petikan panjang macam ni. Okay, salah satu tips dia. Okay, macam ni. Sekejap. Okay, salah satu tips dia. Untuk soalan macam ni, awak boleh tengok soalan sepintas lalu sebelum awak jawab soalan. Okay, contoh yang pertama dia kata apa kat sini? Okay, recycling means, okay,
kita semula bermaksud, okey apa maksud dia? Kebiasaannya soalan pertama untuk soalan ni, jawapan dia mesti ada dekat perenggan pertama. Okey, nampak tak kat sini? Recycling means turning rubbish into something new. Okey, cuba tengok sini. A. Buying new things. B. Throwing rubbish. Ataupun C. Changing rubbish into something new. Okey, kadang-kadang tu dia tak tulis jawapan tu direct sama sebiji macam dia punya passage, tak. Dia cuma ubahlah sikit-sikit perkataan tu tapi membawa maksud yang sama. Okey, bila dia kata kat sini, recycling means turning rubbish into something new. Okey, dia tukarkan sampah tu kepada benda yang baru. Okey, jadi jawapan dekat sini, changing rubbish into something new. Sama ke tak dia punya jawapan? Jadi sama, changing tu membawa maksud yang sama dengan turning. Jadi jawapan dia C. Yang ni jawapan dia C untuk soalan number 10. Faham tak? Faham. Faham? Faham. Faham. Biasanya macam tu lah. Soalan, jawapan dia ada je dalam tiket. Cari je. Faham. A, B, Okey. C. Faham. Okay, next soalan yang ni juga. Okay, dia kata dekat sini, we can recycle all this except, bila dia bagi tahu except, maksudnya kecuali. Dia kata, kenapa food? Sebab itu makan. Apa Itu makan? makan. Makanan pula dah. Yang kita boleh makan. Makanan, Ah, makan je Kita dah. boleh makan kan. Betul. Makanan makan je dah. Tak Bagus. pula tu pula. Tak Makanan boleh bukan sebenarnya benda yang kita benda, boleh benda. makan. Pandai. Makanan. Lepas tu last kali yang untuk part 3, cuba tengok kat sini. Okay, we can turn old pair of jeans into, kita boleh tukarkan kepada apa? cool bag. Cool bag. Cool bag. Sebab Cool awak boleh jawab. bag. A school bag. Sebab apa? Azizah, awak boleh jawab terus. Sebab awak baca tadi, betul? Jadi awak ingat. Baca. Saya baca. Sebab tadi baca. Saya baca. Ini contoh lah untuk part 3. Jadi teacher buat sepintas selalu je lah. Sikit-sikit kita pergi untuk next part 4 pula. Semua orang perasan adik. A, B, C. Okay. Jadi ABC part 4 dah masuk part 4. Siapa Untuk cakap part adik? 4, Kami. Pensi. Keremang. Mana? untuk part 4 dia macam ni. Sekejap So. Ya? So. Apa kita stop pukul berapa? Dalam pukul 4.30. Kejap sangat tu. Satu jam. Satu jam. Nak lama lagi ke? Dah masuk. Okay, jadi next kita pergi cepat sikit Next untuk part 4. Okay, untuk part 4, dia biasanya dia akan bagi teks macam ni. Dia akan bagi 3. Okay, 1, 2, 3. Jadi dia bagi teks macam ni 1, 2, 3 ataupun ditulis balik dekat sini. A, B ataupun C. Jadi awak pun jawapan nanti tak perlu pun nak tulis Gallimimus ke Tyrannosaurus Rex ke ataupun nama ni. Awak just perlu tulis A, B or C saja dekat kita punya box ni lah. Contoh dekat sini kita baca sekali sepintas lalu. Dekat sini tak apa, baca kat sini pun boleh. 15. This dinosaur did not eat meat. Dia kata dinosaur ni tak makan daging. Bila tak makan daging, yang ni awak biasanya akan belajar untuk subjek sains kan. Bila tengok kat sini, awak ingat macam ni. Omnivore. Omnivore tu maksudnya dia makan kedua-duanya. It ate both. Dia makan kedua-duanya. Haiwan ataupun binatang lah. Dan tumbuh-tumbuhan. Dia makan dua jenis ni. Ni sebab tu dia panggil omnivore. Omnivore. Next. Yang ni carnivore. Carnivore tu cara nak ingat dia macam kalau teacher dulu kan. Masa sekolah rendah teacher ingat macam ni. Omnivore dia makan dua-dua. Tumbuhan dengan haiwan. Carnivore ingat cat. Maksudnya macam tu lah. Saja je lah cara nak ingat. Carnivore tu dia makan haiwan. Dia makan haiwan saja. Kalau herbivore awak ingat herba. Maksudnya dia makan tumbuhan sahaja. Faham tak? Faham. Jadi
Okay, you kata number 15. This dinosaur did not eat meat. Yang mana? A, B or C? Tak makan daging. C. C betul. So kita tak pernah perasan tu dinosaur tengah makan plants. This dino did not eat plant. Number 16. This dinosaur did not eat plants. Dia tak makan tumbuh-tumbuhan. B. B, betul B. Tak makan tumbuh-tumbuhan. B. Saya kata good tu good. Good tu kambing. Apa? Dinosaur look alike. Mana? Itu kambing lah. Bukan good tu. Okay, B. Okay, 17. Nampak jawapan dia? This dinosaur looked like an ostrich. Yang mana satu? A, B or C? Okay, betul. Okay, number 18. This dinosaur had big eyes and a long neck. Mana? Big eyes and a long neck. A, B or C? Nampak tak kat sini? C. Number 18. Betul ke C? Betul. This dinosaur had big eyes. Ada big eyes mana? Dekat ni. Big eyes and a long neck. Sama. Betul. Sebab apa A? Tengok kat sini. Dia kata sini had a big eyes. Big eyes. Ini dengan long neck. Jadi A lah jawapannya. Okay, lepas tu next kita pergi ke Benar dah tengok dalam makan plants. Okay, kita pergi kepada part 5. Okay, part 5. Untuk hari ni kita buat part 5 boleh? Sebab part 6 dengan part 7 ni essay. Jadi untuk kali ni kita buat yang ni dulu. Part 5. Okay, 21. You wear this when you dress up as something. Custom. Apa jawapannya? Tadi ada cost? Customer. Okay. Cuba eja dekat sini. Okay, masing-masing bagi jawapan nombor 21 dekat chat. Bagi jawapan. Untuk nombor 21. Cuba eja. Kata kostum kan? Okay, cuba eja kostum. Cukup ke tak? Cuba eja kostum. Macam mana tu? Kostum. Cukup. Kelas hari ni sampai pukul 4.30. Sikit lagi. Cukup. Kita habiskan part 5. Kostum. Macam mana dia kostum? Kostum cukup. Okay, jadi kostum. Bau je nak Jadi kat sini. Tak apa. Nombor 2 sleepy. Okay, kejap kostum. Macam mana dia kostum? C-O-S-C-U-M-E. Okay, good. Okay, number 22. When you don't sleep early, you? No. Sleepy. You die. No. Berjaga malam. Apa berjaga malam? Bukan. Berjaga malam. Sleep. Ya apa? Stay up. Okay, betul. You sleep in this thing when you go camping. Apa ni? Apa? Sleeping bag. Sleeping bag. Bagus. Sleeping bag. Okay, number 24. Smart and clever. Brain. Perkataan selfie. Pada Lisa. Apa? Stupid guy. Animal that is black and white. It's heavy. Dia ada mata. Dia warna hitam. Betul, panda.
Panda. Panda. Kita tak mudah tadi. Okey, panda. Betul. Jadi untuk hari ni kita buat sikit-sikit lah. Tak sempat nak buat semua sebab dia pun soalan banyak kan. Jadi kita at least awak boleh nampak tak? Macam mana bentuk soalan UASA? Nampak. Boleh. Okey. Jadi sikit lagi. Okey, dia ada 7 mark, 7 bahagian. 425. Dia ada part 1 macam ni. ABC. Lepas tu part 2 dibagi petikan pendek. Macam ni ABC juga. Part 3 dibagikan panjang. ABC juga. Lepas tu part 4 dibagi tiga teks biasanya. Awak pun jawapan tulis je ABC. Spelling the words correctly. And part 6 and 7 tu biasanya dalam bentuk email lah atau mesti. Tak sampai. Okey, tak apalah. Kita buat sampai situ je. Sebelum kita tamat ke kelas, kita baca doa dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa lazil amanu wa aminu zolat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis amin. 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 Jadi terima kasih pada semua yang sudi hadir kelas untuk hari ini. Kita jumpa lagi kelas pada minggu depan insya-Allah. Jadi apa yang belajar ni? Jadi kalau untuk next class kita ada subjek lain pula. Jadi kita akan belajar benda lain pula lah. Jadi untuk hari ni English, at least nanti bila awak masuk je sekolah, bila start sekolah? Minggu depan. Tak ingat lah. Minggu depan. Minggu depan jadi. Okay, minggu depan. Jadi all the best untuk sesi baru dan kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okay, jadi semua boleh bolehlah kalau nak. Bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Jadi masing-masing boleh live Okey. Jumpa nanti. Kita jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum.